A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin. نوينا التعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan nikmat dengan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk kita berada di sini melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memilih kita bertepatan dengan kehendak kita kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga kita harapkan sentiasa berkehendak kepada kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, ketaatan yang kita lakukan akan menyebabkan kita diredai dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu anhu wa ardah. Dalam bab yang kita berhenti sebelum ini adalah berkenaan dengan lauk pauk yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pada muka surat 68, hadis yang ke-173. وبسند المتصل إلى الإمام الترمذي رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا زيد ابن الحباب عن عبد الله ابن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. Daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ni'mal idam al-khal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dah tengok sebelum ini beberapa makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, Nabi memuji ni'mal idam al-khal. Ni'ma ini adalah salah satu adawat al-madah, kata-kata ataupun uslub pujian. Bila kita gunakan kalimah ni'ma, maknanya memuji, ya. Dalam keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu ketika bila menghimpunkan kepada masyarakat di ketika itu untuk solat tarawih secara berjemaah. Jadi Sayyidina Umar tengok cantik susunan tak berterabur dah. Ya, asal-asalnya seorang buat jemaah sana, seorang buat sini, seorang buat kat rumah, seorang sini. Akhirnya dihimpunkan oleh Sayyidina Umar yang tidak pernah berlaku perkara tersebut pada zaman Nabi SAW. Dan apabila melihat cantiknya, maknanya kesepakatan, perpaduan, perhimpunan kepada solat tarawih yang dilaksanakan dengan satu imam, dihimpunkan semua pada ketika itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ni'matil bid'ah hadhihi, digunakan ni'mah juga, ya, maknanya kagum ataupun memuji, ya. Bid'ah yang baik sekali yang inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Maknanya tidak berlaku pada zaman Nabi, tapi dilihat cantiknya perkara tersebut, dipuji akan himpunan itu, maka digunakan kalimah ni'mah. Jadi di sini Nabi SAW juga memuji kepada satu makanan yang namanya khal. Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik makanan itu adalah
cuka. Jadi pujian Nabi SAW kepada makanan, kita pun dah tahu sebelum ini, Nabi tak pernah cela makanan. Nabi puji. Dan tentu ada sebab kenapa sesuatu perkara itu dipuji oleh Nabi SAW. Sebahagian guru-guru kami mengatakan bahawa cuka ni bukanlah maknanya menjadi satu perkara yang dinilai tinggi sunnahnya untuk kita ikuti. Daripada sudut makanan itu sendiri, maknanya memang makanan tu khasiat baik. Setengah orang kata sebut makanan sunnah. Ya, memang makanan tu dimakan oleh Nabi SAW. Tapi yang paling mudah untuk didapati waktu itu adalah cuka. Ya, dan dalam hadis yang lain, saya rasa kita akan baca nanti, tidak miskin rumah orang yang ada roti dan ada cuka. Maknanya makanan. Ya, dan Nabi menghargai kepada sesuatu yang namanya makanan. Ya, dan tak pernah dicela. Ya, walaupun dengan makanan yang remeh, yang simple, bagi kita remeh lah kalau rumah ada cuka je. Ya, kalau kita mungkin dah condemn dah. Cuka je. Je tu tanda condemn lah, bukan memuji tu. Ya, tapi bila ada cuka, Nabi sebut, maknanya Nabi hargai makanan yang ada walaupun sesimpel itu, dengan Nabi memuji kepada makanan tersebut. Ya, ni'mal idam al-khal. Ya, sebab bila Nabi tanya kepada sahabat-sahabat ataupun Nabi balik rumah, dalam hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Nabi balik rumah, Nabi tanya, makanan apa ada ni? Ya, kalau dalam bahasa mudah kita lah. Ya, Aisyah jawab, tak ada apa ya Rasulullah, yang ada cuka je. Cuka itulah yang paling baik. Macam tu. Bila dia jawab tak ada apa Rasulullah, makanan tak ada, yang ada cuka. Cuka lah paling sedap. Macam tu. Jadi dipuji kepada makanan itu kerana makanan itu yang ada di ketika itu. Jadi menghargai kepada sesuatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang menjadi sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan difokus pada cukanya tu. Ya. Tapi difokuskan pada maknanya Nabi menghargai kepada setiap nikmat ataupun rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ialah perkara yang dipuji oleh Nabi, ia pastinya mempunyai perkara yang baik, khasiatnya memang cukup banyak. Ya. Dan cuka ni sendiri adalah terbuat daripada, kebiasaannya dibuat daripada buah-buahan. Kalau cerita daripada sudut sains, tuan-tuan mungkin lebih tahulah. Ya. Yang cuka ni dia proses daripada gula yang ada pada buah-buahan itu melalui satu proses yang namanya fermentation. Ingat aku tak tahu sebut istilah ni. Aku baca juga Google. Kena ambil tahulah. Ya. Fermentasi. Ya. Proses itu akan mengubahkan gula yang ada dalam buah, yang biasanya diperam lah. Ya. Akan mengubah gula yang ada dalam buah itu menjadi satu bahan kimia yang namanya etanol. Ya. Alkohol lah. Ya, sejenis alkohol. Jadi memang pembuatan cuka dia akan jadi arak dulu. Cuka ni berasal daripada arak. Ya, dia akan jadi alkohol dulu. Kalau tuan-tuan yang duduk dalam bidang sains, kalau saya salah betulkanlah. Ya. Jadi dia akan asal daripada arak, dan dia adalah perubahan secara semula jadi. Yang kalau kita rujuk pada istilah-istilah fiqh disebut dengan istihalah. Ya, istihalah. Jadi istihalah ni adalah perubahan sesuatu bahan daripada buah tu diperam jadi arak, dan arak itu dibiarkan dalam satu tempoh dan dia akan terungkai gula-gula tadi tu, ya, akhirnya menjadi cuka. Ya. Dan dalam satu kaedah fiqhiyah ada disebutkan isti'jal ataupun mempercepatkan proses yang sepatutnya berlaku dalam tempoh masa tertentu, di situ akan menyebabkan hukumnya jatuh kepada haram. Ya. Jadi katalah contohlah daripada arak nak berubah jadi cuka ambil masa 5 hari. Ya, contoh dia berlaku 3 hingga 5 hari, macam itulah seminggu. Katalah berlaku secara semula jadi dalam tempoh masa 5 hari.
Ya, jadi pada zaman Nabi lagi para sahabat dah memikirkan nak mempercepatkan proses ni, lalu nak ditambah dengan bahan-bahan lain ke dalam arak tersebut. Jadi mungkin kalau daripada 5 hari dia jadi 2 hari. Jadi cepat. Jadi tanya pada Nabi SAW, Nabi kata tak boleh. Itu adalah kekal hukumnya akan menjadi najis. Jadi arak. Kerana dipercepatkan. Al-Imam Muslim dalam syarah kepada hadis tersebut, dalam syarah Sahih Muslim, begitu juga dengan Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi mengatakan dalam syarah kepada hadis tersebut, dikiaskan perkara tersebut kepada orang yang, maknanya belum sampai masanya nak dipaksa-paksa. Macam orang yang ayahnya tengah sakit. Ayahnya tengah sakit ataupun mungkin tengah nazak. Jadi dia kata lambat sangat ayah ni, 3-4 hari. 3-4 hari dah duduk naik turun napas. Mesin tu kejap ada, kejap dah seronok dah. Jalan balik ada pula. Tunggu. Lambat sangat ayah ni. Jadi dia pun ambil, dicekiknya ayah dia tu. Gol. Jadi perbuatan dia yang sengaja, maknanya mempercepatkan sesuatu yang belum sampai masanya, itu adalah haram. Jadi begitu juga para ulama menyatakan bahawa dalam pemprosesan cuka, jika ditambah apa-apa bahan yang boleh mempercepatkan proses itu, maka dia akan jadi kekal hukum arak, tak jadi cuka dia. Sebab tadilah mempercepatkan. Sebab bila anak tadi tu dicekiknya ayah tu mati, maka anak itu akan terhalang daripada mendapatkan harta pewarisan daripada ayahnya. Sebab dia tu dikira membunuh. Jadi begitu juga dengan cuka. Minggu lepas, saya ingat minggu lepas ke 2 minggu lepas, saya mengajar hadis yang sama berkenaan dengan cuka di Kajang. Tak sangka pula masa tu depan saya ada seorang doktor daripada UKM, doktor PhD lah. Dia kata dia tak tahu pun dalam agama kita yang proses ini, proses menambah bahan untuk mempercepatkan ini adalah dilarang oleh agama, dilarang oleh Nabi SAW. Jadi rupa-rupanya sahabat kita doktor ni dia buat kajian, memang tengah buat kajian, memang ada dia punya student PhD dia yang tengah buat kajian, tapi student dia bukan Islam lah. Tengah buat kajian cara-cara untuk mempercepatkan cuka tu daripada arak untuk jadi cuka. Macam-macam lah cara dia buat kajian lah. Antaranya ditambahkan bakteria, tambahkan cendawan dia, ada apa benda-benda tak lagi dia sebut. Jadi dia kata nasib baiklah dia dengar syarah daripada hadis. Sebenarnya saya cerita tu pasal saya cerita tu dekat kolej. Kolej ni banyak budak-budak muda lah, budak-budak yang tengah tengah baru nak up lah. Jadi saya kata korang ni jangan kahwin awal sangat. Sebab kalau belum sampai masanya dipaksa-paksa, takut ada something lah. Dia tak puas dengan kehidupan bujang, tiba-tiba dia kahwin dan dia terpaksa menanggung isteri, menanggung anak. Dalam masa yang sama, jiwa dia nak explore macam-macam masih lagi ada. Jadi isteri dan anak-anak ni tanggungjawab. Dia nak kena cari nafkah, cari duit lagi. Lain beza dengan orang yang dia dah bersedia. Saya cerita yang orang tak bersedia. Kebanyakan budak dia tak bersedia pun, tapi dia paksa mak ayah dia. Saya nak kiaskan cerita tu je. Lepas tu pergi masuk cerita cuka. Samalah. Jadi orang muda yang belum sampai masa, maknanya dia pun tak bersedia lagi. Kewangan pun dia tak boleh cari, jenis balik pun 2-3 pagi, tak boleh lepas hidup dia daripada kawan-kawan. Macam mana dia nak tanggungjawab balik rumah, tengok anak, jaga anak. Anak demam, isteri sakit, dia boleh keluar lagi dengan kawan-kawan. Ni kalau orang yang dia tak boleh, dia belum sampai masa dia. Jadi saya kata bagi orang kena tengoklah, ada jenis-jenis orang dia. Kalau jenis orang yang memang dia orang muda, tapi maknanya kalau dia duduk satu meja dengan kawan-kawan pun kedai kopi, kawan-kawan dia kata engkau ada sini tak ada serupa je. Engkau dengan handphone engkau lah, dengan WhatsApp, dengan awet engkau je. Ada jenis orang macam tu. Dia walaupun dengan kawan-kawan, hati dia ke lain.
Dia dunia dengan dawet dia je. Jadi jenis macam ni tak apa kahwin, saya kata. Sebab life dia memang dia dah fikir mana aku nak cari duit, nak tanggung top up awet aku, mana nak cari. Dia kepala dia dah ke tanggungjawab je. Jadi orang macam ni elok kahwin awal, saya kata. Tapi orang yang tadi life berbeza tadi, yang tak nak balik malam, ya, yang masih lagi duk cari kawan-kawan, hubungan apa namanya, mencari kehidupan sosial, bukan sosial yang tak elok lah, maksudnya jenis nak travel lagi keluar negara, macam-macam negara lain, tak pernah lawat lagi. Orang yang macam ni, macam mana dia nak pegang tanggungjawab? Ya, jadi tengah bujang tu habiskan dulu masa tu sampai satu ketika, lepas tu sampai masa dia boleh pegang tanggungjawab, kahwin. Sebab dah sampai masa kan. Jadi itulah kalau belum sampai tu ceritanya. Sama juga cuka tadi. Dia dah tempoh masa dia bertukar daripada arak jadi cuka 5 hari. Kenapa nak dipaksa-paksa jadi 2 hari? Bubuh tambah macam-macam. Ya. Antara benda yang doktor tu kata kami buat, Ustaz, adalah apa namanya? Bakteria yang ada dalam tu diberikan pencahayaan yang lebih kuat. Ya. Dalam satu kaul Imam Nawawi ada sebut, kalau yang diharuskan pun campur bahan tak boleh. Yang diharuskan pun bermain dengan cahaya matahari. Maknanya kejap dia pergi jemur tengah panas, kejap dia tarik bawah garaj, kejap jemur balik. Yang itu diharuskan. Itu dia tak dikira menambah bahan. Ya. Tapi perbincangan yang baik lah. Bila saya pun bincang, ya, maknanya memang kita sebut sebenarnya orang sains, orang agama saling memerlukan. Tak cerita agama, tapi nak tanya bab-bab ni, perubahan-perubahan apa benda saintifik, kena tanya pada orang sains juga, mana orang agama tahu. Ya? Jadi dia kata, Ustaz, memang Ustaz, memang ada cerita macam tu ya dalam kitab hadis, ada, saya kata. Jadi dia kata memang antara benda yang kami buat adalah kami tambah pencahayaan, yang bukan tambah bahan. Saya pun tak faham istilah. Dia kata cahaya yang dia bagi tu cahaya gamma. Gamma, alfa, beta, apa benda jadah tu sains aku fail dulu sekolah tu. Tak apa tahu. Ya. Jadi dia kata memang cahaya tu lebih kuat. Yang tu macam mana kan? Jadi saya kata ini dah libat dengan benda-benda muasarah. Ya, mungkin kena rujuk juga dengan Jabatan Mufti, bagaimana dengan fatwa-fatwa tertentu perlu diletakkan. Sebab dia kata apa? Dia kata nasib baik Ustaz saya dengar benda ni hari ni, sebab tujuan kami buat kajian ni supaya bila kami dah dapat satu cara yang terbaik untuk mempercepatkan, kami akan patentkan dan kami akan jual. Dia cakap maknanya benda ni satu peluang untuk orang bisnes. Ya, orang jual cuka, kalau dia dapat daripada 5 hari boleh jadi 2 hari, mestilah dia lagi suka kan. Ya. Jadi dia kata saya nampak benda ni sebagai satu yang baik, sebab lepas saya dengar benda ni, maknanya sekurang-kurang kami boleh masukkan dalam kajian. Bukan tujuan dia untuk menghalalkan benda tu, tidak. Tapi bila buat kajian, lepas tu boleh diberikan satu panduan. Maknanya benda ni dalam agama kita, agama Islam, adalah suatu perkara yang dilarang oleh agama. Tapi kaedahnya begitu. Maknanya dipastikan kaedah tu, ya memang sungguh boleh cepatkan. Tapi dia nampaklah benda tu sekurang-kurangnya tak menatijahkan, dia patentkan benda tu dan dijual. Ya, jadi boleh masukkan sekali dalam kajian bagaimana dia berujuk dengan Jabatan Mufti dan sebagainya untuk dapatkan fatwa-fatwa terkini. Itu satu perkara yang kerjasama yang baik lah, saya ingat, antara orang-orang sains dengan orang agama. Jauh kita pergi. Ceritanya cuka. Ya, cuka. Jadi cuka ni paling mudah dibuat lah, sebab buah-buahan yang diperam, yang jadi arak, lepas jadi arak diperam lagi, dibiar, akhirnya jadi cuka. Jadi sebab tu mudah. Dan kebanyakan makanan, terutama makanan orang Arab lah, makanan kita pun sebenarnya kita masak pakai cuka juga. Cuma kita taklah obses macam orang Arab terhadap cuka. Mana makanan tak ada cuka ni tak sedap. Dia rata-rata makanan dia mesti dia bubuh cuka juga. Ya, sama ada cuka tu dimasak ketika masak ataupun dicicah waktu makan. Sebab makanan utama mereka roti. Roti ni sebenarnya memang sedap bila ada masam-masam cuka pada roti. Ya. Jadi kalau tengok sudut kesihatan pula, tuan-tuan boleh carilah banyak sangat faedah-faedah cuka kan. Ya.
memudahkan hadam, lancarkan darah, menjadi salah satu daripada rawatan untuk orang kanser, macam-macam. Tuan-tuan boleh tengok, bacalah, ya, cari cuka punya sudut kesihatan. Ya, jadi dia adalah sesuatu yang baik. Sebab itu dia dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baik, hadis yang berikutnya. Wabihi ilahi qala haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Bakar ibni Ayyash an Thabitin Abi Hamzata al-Thumali an Sya'bi an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaka syai' faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma afqara baitun min udmin fihi khal. Tengok tuan-tuan, daripada Sayyidatina Ummi Hani radhiyallahu anha. Siapa dia Ummi Hani? Adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi Hani binti Abi Talib, ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi masuk rumah dia. Faqala, ada apa-apa tak? A'indaka syai'? Faqultu la, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Ada apa-apa tu, syai' tu maksudnya minat ta'am. Ya. Ada apa-apa yang boleh dimakan tak? Jadi tak ada. Melainkan khubzun yabisin, roti kering. Khubzun yabisun, melainkan roti kering dan juga khal, cuka. Maka Nabi SAW bersabda, hati, mai sini, bawa hidang. Apa yang ada tu buat sini. Ya. Tidak akan dianggap kekurangan lauk sesuatu rumah yang terdapat di dalamnya cuka. Maka di sini Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita, jangan sesekali kita merasa kekurangan kepada sesuatu makanan. Jangan sesekali rasa kekurangan kepada sesuatu makanan. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW jaga hati tuan rumah. Ya, jaga hati tuan rumah. Nabi datang tanya dulu, ada benda tak nak dikunyah-kunyah ni? Tak ada apalah, ada roti kering. Roti kering cantik tu. Mari sini, bawa hidang. Ya. Jadi maknanya kalau kita dah sebagai tuan rumah, benda yang kita ada, kita mampu hidangkan pada orang, mesti tuan rumah tu seronok. Ya. Walaupun pada dasarnya tuan rumah sebut la syai', Allah ya Rasulullah minta maaf lah, rumah aku tak ada benda nak hidang. Ya, sebab apa? Tengok lafaznya pun la illa khubzun yabisun. Maknanya tuan rumah dia rasa dia tak dapat hidang sesuatu yang besar. Makna kambing panggang tak ada ya Rasulullah. Ya, nasi mandi pun tak ada. Kami pun tak mandi 2-3 hari. Ya. Kambing yang mandi, kami tak mandi. Ya. Jadi mesti tuan rumah dia, tetamu datang, dia rasa nak bagi yang paling best. Jadi dia jawab tak ada ya Rasulullah, illa, melainkan. Maknanya bagi tuan rumah pun makanan itu sekurang layaklah nak dihidangkan. Tambah lagi kepada siapa? Kepada tetamu. Dan tetamu itu siapa? Adalah Rasulullah SAW. Dia mesti ada rasa. Kalau tuan rumah mesti ada rasa kita nak bagi yang terbaik. Kalau tak ada, diusahakan. Tapi Nabi ajar, tak apa, tenang, relax. Ya. Tidak miskin. Nabi bagi pula kata-kata motivasi, kata penenang kepada tuan rumah. Tidak dianggap miskin rumah yang terdapat di dalamnya cuka. Nampak? Ya. Maknanya kalau jadi tuan rumah, Rasulullah tunggu sekejap, aku pergi keluar sekejap, cari kambing, pergi cari apa nama, kalau macam kita orang datang kan, sekejap aku keluar sekejap pergi beli mi rebus ke apa, mi kari, ada apa benda-benda ada kat luar yang sedap sikit makan. Tak apa. Roti 4 segi tu okey tu. Ada apa? Teo roti 4 segi. Itu terbaik. Cicah petang-petang sambil tengok TV, duduk kat luar rumah sambil hayum buayan, memang syok. Maknanya kita tuan rumah jadi rasa apa? Dia rasa okeylah, aku pun tak susah nak keluar pergi cari. Benda pun memang ada. Ya, tinggal nak bawa daripada dapur ke depan, hidang, makan sama-sama sambil sembang, okeylah. Jadi Nabi ajarkan kepada kita, jangan pernah sesekali merasa kekurangan kepada makanan. Semuanya itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadis yang berikutnya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah
an Murrata al-Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Allah. Daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keunggulan ataupun kelebihan fadlu Sayyidatina Aisyah ke atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keistimewaan tharid ke atas semua jenis makanan. Jadi sini di dalam nota kaki tulis roti yang dimasukkan di dalamnya gulai daging, jagung dan juga minyak zaitun. Sebahagiannya mengatakan bahawa ia adalah roti yang dipecah-pecahkan, kemudian dicampurkan ataupun direndam dalam kuah daging supaya mudah untuk dikunyah ataupun ditelan. Ada tak menu kita sekarang ni? Sup lah, tapi tak berroti kan? Sup mamak. Kalau di kampung saya biasa, di rumah saya tu kalau mak saya panggil tu roti lutut. Tak tahu sini ada orang panggil tak, keras roti yang besar-besar penumbuk tu, lepas tu kerasnya amat. Jadi roti yang keras ni kalau makan nak kunyah, nak kokak, patah gigi. Jadi macam mana dipecah-pecahkan dengan cara masuk dalam kuah lah. Masuk dalam bubur ke, masuk dalam air teh ke, masuk dalam apa supaya dia jadi lembut. Jadi ini namanya zaman Sayyidatina Aisyah, ini namanya tharid. Tharid. Ini best menu lah. Kalau pergi restoran tu, hot punya order lah. Orang paling hot sekali order yang itulah. Jadi Nabi SAW gambarkan dalam hadis ini kelebihan Aisyah ala sairin nisa, berbanding dengan wanita-wanita yang lain, adalah seperti kelebihan ataupun keistimewaan satu makanan yang namanya tharid berbanding daripada makanan yang lain. Mana waktu itulah, waktu itu tharid ni menu yang paling, makna hot stuff lah. Orang paling kejar menu ni lah. Menu yang mudah, maknanya bukan satu yang susah. Mudah dikunyah, mudah ditelan, mudah disediakan. Jadi keyword dia sebenarnya pada tharid ini, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comparekan Sayyidatina Aisyah dengan wanita-wanita yang lain? Sebab Nabi nak hargai kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tharid ni seperti mana tharid ini mudah untuk disediakan dan mudah untuk dinikmati. Sebenarnya begitulah keadaan Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni sebenarnya Nabi nak gambarkan, isteri aku yang seorang ni, Aisyah ni sangat banyak mempermudahkan urusan aku. Berurusan dengan dia pun mudah dan dia sendiri pun banyak mempermudahkan urusan aku. Jadi Nabi kata Aisyah ni banding dengan wanita-wanita yang lain, mudahnya dia ni dan mempermudahkan, banyak mempermudahkan orang macam makan tharid tu. Sediakan pun senang. Maknanya mungkin ada makanan lain yang lagi sedap, mungkin ada yang lagi top waktu tu, tapi contoh macam kambing bakar, Nabi pun suka makan kambing bakar, tapi nak sediakannya kan kayu apinya, daging lagi, mahalnya lagi, bukan benda yang senang didapati. Ini roti buh dalam kuah, lepas tu makan, senang, sedap, mudah. Jadi Nabi SAW nak hargai kepada isteri Nabi, dan disebutkan compare to other women, ini terbaik. Macam kalau bentangkan makanan-makanan lain, ini tharid terbaik. Lihat bagaimana Nabi SAW menghargai seorang wanita yang bernama isteri. Hatta maknanya dipuji Rasulullah puji kepada isteri Nabi, dan disebut dalam hadis. Sebab yang riwayat ni siapa? Kalau Aisyah yang riwayat lain cerita. Maknanya Nabi puji aku,
Dia kata aku ni macam makan sarit, maknanya mudah. Aku memang selalu mudahkan Nabi. Itu Aisyah sendiri yang angkat diri sendiri, tapi tidak berlaku. Yang riwayatkan hadis ni siapa? Sahabat yang namanya Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Maknanya Nabi cerita pada sahabat. Aisyah ni gitu. Kita selalu jumpa member kutuk rapat lagi bini ada. Orang tua tu duduk rumah bukan ada buat kerja apa. Tak ada buat kerja apa kata. Dapat orang report, hantar kat bini, laki kau tadi aku dengar. Dia kata kau kat rumah tak ada buat apa. Oh, tak ada buat apa, kau tengok. Besok balik rumah tsunami. Berantakan habis, anak entah ke mana, pampers tak ganti, baju tak sidai apa semua habis. Hai, ni pasal apa rumah jadi macam ni? Kan abang kata saya tak buat apa kat rumah ni. Saya tak buat apa lah ni. Nak tengok saya tak buat apa, inilah jadi. Jadi dah orang perempuan jangan kecil hati. Maksudnya orang lelaki pun ayatnya tu biar kenalah. Isteri tu suri rumah, jangan kata tak buat apa. Mana ada kerja apa kat rumah tu, tak ada buat apa dia. Tengok sinetron aja lah kerja. Orang boy sedap. Kawan tu berlari, tangan kanan dukung anak, tangan kiri pegang sudip. Anak sana nak pergi ambil pisau, dikejarnya pula. Nak angkat kain lagi, sidai kain. Macam-macam benda. Hargai. Hargai isteri. Itu kalau yang suri rumah lah. Kalau yang bekerja, relax sikit. Dia bagi dekat bibik. Dia bagi dekat pengasuh. Malam dia ambil alih lah. Malam dia ambil alih lah. Tapi siang tu maknanya sebahagian daripada kerja dah sub dekat orang kan. Dah sub kat orang. Tapi kalau yang bekerja, yang pakai pengasuh, malam pun kena jagalah, maknanya tengok anak. Ini siang dah bagi kat pengasuh, malam pun dia biar je anak tu. Bila dia nak dapat sentuhan kasih sayang daripada mak bapak. Terutama anak perempuan. Anak perempuan lagilah. Akhir-akhir zaman ni cepat. Dengan orang lelaki baru 2-3 kali ayat ni dah pergi ngikut orang lelaki. Sebab apa? Dia tak rasa kasih sayang daripada ayah. Seorang anak perempuan kalau dia dah dapat kasih sayang ayah dia cukup sebenarnya. Cukup supaya, dan dia dah dapat rasa, kenapa aku nak pergi cari lelaki lain yang caring kepada aku? Bapak aku dah cukup caring untuk aku. Sampai pada masa dia dinikahi, maknanya tukar aja. Seperti mana dia baik dengan ayah dia, begitu juga dia kena layan suami dia. Sebelum ni syurga dia pada ayah dia, dah dapat suami, syurga dia tukar pada suami dia. Dalam masa yang sama tidak mengabaikan kepada tanggungjawab dia dengan mak bapak, settle. Tapi anak-anak perempuan zaman sekarang, sebab dia tak rasa kasih sayang ayah di rumah, dia dapat sedikit orang lelaki lain yang caring pada dia, terus ikut. Yang ini yang kepincangan akhir zaman lah. Tengok Nabi SAW puji Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Bukan Aisyah aja yang Nabi puji. Kalau nak ikut puji, Sayyidatina Khadijah lagi banyak Nabi puji daripada Sayyidatina Aisyah. Maknanya kasih sungguh. Sebahagian orang dah dapat bini nombor 2, bini nombor 1 tak ingat dah. Jangan kata dah meninggal, hidup lagi kawan tu tak ingat dah dia, tak balik rumah dah. Ni dapat bini nombor 2, bini nombor 1 tak balik rumah dah dia, tak mandang dah, entah anak tak diambil tahu, entah ke mana-mana pergi. Nabi SAW, isteri pertama Sayyidatina Khadijah wafat, meninggal, dah kahwin lain pun, makna dengan Sayyidatina Aisyah masih disebut-sebut kebaikan Sayyidatina Khadijah. Sampai jealous. Khadijah, tak ada nama lain ke nak sebut. Nabi sebut, inni ruziqtu hubbaha. Nak buat macam mana? Aku direzekikan cinta pada dia. Dia banyak bantu hidup aku masa aku mula-mula nak bangun daripada kehidupan. Memang aku direzekikan cinta pada dia. Nabi jawab dia lah. Maknanya Nabi hargai sungguh. Aisyah yang masih ada, maknanya isteri Nabi, tengok macam mana Nabi puji. Bukan Nabi tak puji, Nabi puji. Yang meninggal pun masih terngiang-ngiang dalam ingatan Nabi, Nabi hargai. Ini orang hebat. Orang hebat. Manusia biasanya dia hargai setelah kehilangan. Tapi Nabi, masa ada Nabi hargai, setelah kehilangan pun lebih lagi Nabi SAW hargai. Itu hebat Rasulullah SAW. Jadi selama hidup Aisyah jaranglah ataupun tidak pernah
Sayyidatina Aisyah susahkan Nabi, banyak mempermudahkan Nabi. Ini dipuji oleh Nabi, diumpamakan seperti as-sarid. Apa masuk isyak? 5 minit ya. Satu hadis lagi. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Jadi hadis yang lebih kurang sama, cuma diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang atas tadi oleh Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Bukti kepada kita di sini, maknanya turuk riwayat ini banyak. Maknanya Nabi puji bukan sebab takut bini. Maknanya bukan Nabi cerita dekat seorang je. Ya. Tapi Nabi cerita dekat ramai sahabat. Maknanya Nabi puji sungguh, Nabi hargai sungguh. Ya. Dan disebutkan di seolah-olahnya ada compare di situ. Ya. Nabi puji antara Aisyah dengan wanita-wanita lain. Dan hakikatnya di dunia ini memang ada wanita-wanita yang dilebihkan antara satu sama lain. Ya. Wanita yang terbaik sekali adalah Sayyidatina Khadijah. Ya. Yang Nabi SAW maknanya jasa beliau kepada Nabi cukup besar. Nak tengok orang jasa banyak ni, waktu bila? Waktu susah. Waktu Nabi mula-mula jadi Nabi, yang Nabi balik daripada Gua Hira tu, siapa? Zammiluni, selimutkan aku. Siapa yang bagi tenang Nabi tu siapa? Khadijah. Waktu nak wafatnya Sayyidatina Khadijah, ya, harta dia habis bagi kat Nabi. Waktu hidup Nabi, harta pakai untuk agama. Waktu nak wafat, apa lagi dia pesan? Kalau tulang-tulang aku lepas aku wafat boleh diguna pakai, jual untuk urusan tolong agama, jual. Itu pesanan sebelum wafat. Maknanya mana tak Nabi sayang. Ya, hebat, ya, orangnya hebat. Wanita yang tinggi, agung, Sayyidatina Khadijah. Ya, yang kedua disebutkan di dalam dunia lah, maknanya wanita-wanita terbaik dunia, Khadijah. Yang kedua adalah Sayyidatina Maryam. Ya, Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bagaimana menanggung, maknanya melahirkan anak tanpa ada ayah, tanpa ada suami, seorang Nabi pula tu, anak tu berhadapan dengan cabaran pula, berhadapan dengan kaum yang cukup hebat waktu tu dengan tentangannya. Ya. Maryam dikala tak ada suami, ya, masih lagi beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang hebat, wanita agung, adalah Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Hak tadi tak ada suami, ini ada suami tapi tak boleh pakai. Tak supportive pun. Ya, ada suami tapi kufur kepada Allah SWT. Dalam keadaan ada suami yang kufur, masih lagi menjaga kepada iman. Hebatlah tu. Tadi tak ada suami, masih beriman dengan Allah Ta'ala. Hebat. Ini ada suami tapi kufur, masih lagi hebat. Ya, Asiyah. Ya, dan yang keempat adalah disebutkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Anak kepada Nabi SAW, puteri Rasulullah. Ya, yang kebanyakan daripada keturunan Nabi SAW adalah lahir daripada Sayyidatina Fatimah, yang sehingga kini maknanya anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, ahli baitin Nabi daripada zaman itu sampailah sekarang adalah daripada keturunan kedua-duanya, Al-Hasani, Al-Husaini. Ya. Jadi ini antara wanita-wanita hebat yang disebutkan dalam sejarah dunia. Kita sambung sedikit lepas daripada azan isya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ambil dua hadis lagi tuan-tuan, insyaAllah dalam tempoh 10 minit. Hadis yang berikutnya, wabihi ilahi qala haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thuri
aqtin thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk setelah makan sepotong keju. Kemudian sebenarnya bukan keju tu, suri aqti. Sur ni daging lembu campur keju, ada daging lembu. Kemudian beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan bahu kambing lalu solat dan tidak berwuduk. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, minal mukaththirina birriwayah, antara orang yang banyak meriwayatkan hadis, sekitar 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Yang mana Abi Hurairah ni orang hebat lah, ulama. Pada zaman Nabi dia ulama lah, yang kehidupannya tidak lain melainkan daripada belajar mengajar, cari Nabi, ambil hadis, jumpa sahabat, ceritakan hadis. Itu je kerja, jadi hebat Abu Hurairah, yang kadang-kadang tu makan minum pun tak terjaga. Sebab duduk di keliling masjid Nabi, jadi makan minum pun kadang-kadang tak terjaga. Apa yang ada orang bagi, maknanya kalau macam dalam gambaran suasana kita sekarang, masjid ni malam Jumaat ada makan kan, dia cari macam tu lah. Ada orang hantar makanan, makan ramai-ramai, adalah dia makan. Tak ada lah. Saya ingat kita dah baca hadis sebelum ni, yang Abu Hurairah teringat balik zaman waktu-waktu dia, waktu dah buka Islam apa semua, jadi kaya, sampai boleh bersin keluarkan hingus dekat sapu tangan. Lepas tu dia kagum tengok sapu tangan. Wah Abu Hurairah bersin kat sapu tangan. Teringat zaman Nabi, dia bergolek-golek depan masjid Nabi, sahabat pijak kepala dia, sebab ingat dia dah jadi gila ataupun sawan. Padahal dia kata, aku waktu tu lapar sampai berguling sebab terlalu lapar. Orang ingat dia gila, orang pijak kepala dia. Maknanya keadaan begitu. Hebat Abu Hurairah. Kadang-kadang dia guna skill. Ini orang nak cari makan macam tu lah, macam-macam. Kadang-kadang dia pakai skill. Datang jumpa Abu Bakar, datang jumpa Umar, buat tanya hukum. Sebenarnya dia tahu dah jawapan. Ini ada dalam hadis. Buat tanya hukum. Umar, macam mana kalau keadaan gini, dengan tujuan supaya orang tu ajak ke rumah muzakarah dan bagi makan. Mai rumah kita bincang lah. Ternyata bila ditanya begitu, Saidina Umar jawab hukum, begini, lepas tu belah. Pergi, tak mengena, tak menjadi. Strategi tak menjadi. Pergi jumpa Abu Bakar pula. Jumpa Abu Bakar, tanya pula, macam mana tentang hukum gini. Sama juga, Abu Bakar jawab, lepas tu pergi. Ini nak cari makan. Jadi soalan ni biasanya orang bagi, bukan, kadang-kadang tu bukan nak jawapan, kena tengok jenis soalan. Ada orang yang dia tanya tu tujuan lain. Kalau kita dapat detect, hebatlah. Hebatnya Nabi SAW, Nabi dapat detect. Akhirnya Abu Hurairah jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, tengok aja pun Nabi dah tahu dah. Mai sinilah Abu Hurairah. Nabi bawa. Tiba-tiba seorang sahabat datang, bagi pada Nabi satu jak lah, satu bekas lah, susu. Abu Hurairah seronok dah ni, nampak dah susu yang ada. Jadi bila tunggulah, nak minta, nampak tak beradab, jadi tunggu Nabi dulu. Tunggu Nabi dulu. Tiba-tiba Nabi kata, Abu Hurairah, ya Abahir, itu kawan-kawan kamu yang lain, ahli-ahli sufah tu mana? Ahli sufah yang duduk gelandangan homeless yang keliling masjid tu, pergi panggil semua. Abu Hurairah dah garuk kepala dah. Panggil semua. Dalam riwayat ahli sufah ni 70 minimum hingga 300 orang. Bayangkan kalau kita ambil yang maksimum lah, ada satu jak susu, Nabi suruh panggil 70 orang. Kata, kalau 70 orang ni datang, mana aku nak minum? Tak apalah, sebab Nabi suruh, panggil juga. Panggil. Jadi Nabi pun bagi minum dulu kat sahabat-sahabat lain ni. Minum. Yang Abu Hurairah duk jeling dalam bekas tu.
Ya. Dia daripada tadi itu strateginya itu kan. Ya. Subhanallah, maknanya mukjizat Nabi SAW. Ya, 70 orang ataupun yang maksimum 300 orang daripada ahli sufah, kesemuanya minum daripada bekas tersebut, kesemuanya kenyang. Dan bila Sayyidina Abu Hurairah tengok dalam bekas tu, seolah-olah tidak diminum. 70 orang minum semua sekali, kenyang. Dalam bekas tu seolah-olah tak diminum. Jadi Nabi pun kata, nah Abu Hurairah, ni bahagian kamu, minum. Jadi Abu Hurairah adab dia pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kamulah minum dulu. Tak apa, kamu minum dulu. Minum. Ini arahan. Bila Nabi suruh, tak apalah, okeylah. Nah, Nabi suruh, dia pun minum. Minum. Ya Rasulullah, dah. Nah, minum lagi. Suruh kali kedua, minum lagi. Minum. Ya Rasulullah, dah. Minum lagi kali ketiga. Minum. Ya Rasulullah, dah. Minum lagi. Ya Rasulullah, aku dah penuh. Kalau aku minum lagi, nescaya susu akan meleleh kat telinga aku. Ya. Dah sampai penuh. Dalam jak tu sikit tak berubah daripada apa yang asal. Ini mukjizat Nabi SAW. Jadi mereka ni orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, ini percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya ini insan ini bukan insan biasa, ini Nabi, ya, yang orang barakah, dengan doanya barakah, kehidupannya barakah. Macam mana 300 orang boleh duduk homeless keliling masjid, hidup macam mana, tak ada makanan, ya, dengan barakah daripada Nabi SAW. Mereka duduk di keliling Nabi, ya, auranya tu dapat. Ini hebat. Kita baca hadis ni, ya. Jadi perbahasan tentang hadis ini adalah Nabi SAW berwuduk. Abu Hurairah nampak Nabi berwuduk setelah makan sepotong keju ataupun sikit dicampur dengan daging. Kemudian beliau melihat pula Nabi makan bahu kambing bakar, ya, daging bakar lah ni. Lalu solat dan tidak berwuduk, ya. Jadi ceritanya kat sini dalam sebahagian mazhab, hukum berwuduk makan daging yang telah terkena kepada api adalah membatalkan wuduk. Ya, tak silap saya dalam mazhab Hanafi ataupun mazhab Hambali, antara kedua tu saya lupa. Makan daging yang dibakar, maknanya yang dah disentuh api, membatalkan wuduk. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hadis ini telah memansuhkan hadis yang Nabi SAW suruh kepada sahabat untuk wuduk. Maknanya mazhab lain dia ambil satu hadis yang Nabi suruh wuduk lepas daripada makan daging bakar. Hadis itu di sisi imam mazhab kita dimansuhkan dengan hadis ini. Sebab Nabi makan bahu kambing, Nabi tak wuduk, ya? Jadi terlibat dengan nasikh mansuh lah. Sebab tu bila kita baca hadis, tak boleh terus tengok ni buat apa kesimpulan kita sendiri seolah-olah kita imam mujtahid dalam mazhab. Itu tak betul. Ya, kena tengok apa kata-kata ulama, bagaimana mereka mengistimbat. Itu kerja mujtahid, bukan kerja kita. Kerja kita muqallid, ikut taklid aja dalam mazhab kita, ya. Dan pandangan yang kedua adalah mengatakan tak ada unsur nasikh mansuh. Cuma hadis ini menyatakan bahawa sunat sahaja untuk ambil wuduk selepas daripada makan daging bakar, sunat ambil wuduk. Ya, jadi Nabi suruh sahabat wuduk. Dalam masa yang sama, hadis ini Nabi tak berwuduk. Jadi ditaufikkan antara dua hadis tu, sebenarnya suruhan itu ada suruhan yang sunat. Walaupun Nabi suruh, tapi dalam masa yang sama Nabi pun tak berwuduk juga dalam hadis yang lain. Jadi sebenarnya suruhan itu ada suruhan yang sunat, ya? Jadi kalau lepas makan kambing bakar, walaupun tak kentut lagi, ya, ada wuduk lagi, kalau nak ambil wuduk, kita teringat benda ini bahawa dia adalah satu perkara yang sunat untuk kita ambil wuduk semula. Tapi kalau tak ambil wuduk, malaslah, jauh pula. Kadang-kadang setengah masjid jauh antara dewan solat dia ke tempat wuduk. Contoh kita pun nak pergi turun, payah pula. Wuduk ada lagi, tapi tadi baru makan daging. Macam mana ni, nak ambil wuduk idak, dah sunat. Tak payah pun. Ada hadis Nabi SAW tidak ambil wuduk lepas makan daging bakar. Jadi ini sedikit perbahasan berkenaan tentang makan daging bakar membatalkan wuduk. Jadi itu perbahasan tentang perkara tersebut. Jadi saya ingat cukuplah, kita akan bacakan hadis-hadis yang lain. Ya.
Yang mana satu? Abu Hurairah. Betul. Boleh. Dia bila perkataan hadis yang dalam mustalah kita sebut sebagai hadis marfu', maknanya walaupun perkataan itu adalah daripada sahabat, tidak keluar daripada mulut Nabi, tapi ceritanya tentang Nabi, ya, maka hadis itu diangkat kepada Nabi SAW, maka dia dikira untuk sebagai satu sumber hukum juga. Bukan. Takrir ni adalah apa yang Nabi SAW diamkan. Ini bukan Nabi diam, ni sahabat bercerita tapi menggambarkan tentang Nabi. Ya, contoh banyak hadis solat contohnya. Yang ada hadis yang keluar daripada mulut Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Tapi berapa banyak hadis daripada para sahabat mereka yang sifatkan solat Nabi. Aku nampak Nabi duduk macam ni, aku nampak Nabi berdiri tegak begini, aku nampak. Jadi Nabi cuma sebut sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi bila sahabat nampak, sahabat ceritakan. Itu hadis itu marfu'. Maknanya diangkat kepada Nabi SAW. Jadi ada hadis yang memang betul-betul daripada Nabi, ada yang daripada sahabat, ya, ada yang terputus. Ini cerita mustalah lah, panjang pula nak cerita mustalah nanti. Modify macam mana tu? Tak. Amanahnya para perawi hadis ketika mana merawikan hadis, kalau mereka lupa pun, maknanya antara kalimah ni dengan kalimah ni, kita dah tengok dah di hadis sebelum ni ada, dia akan tulis wa syakka fi hadzal hadis. Maknanya perawi syak, adakah kalimah ini kalimah A ke kalimah B. Kadang-kadang tu dia syak tu pada satu perkataan aja. Tapi dia akan sebut dua-dua tu. Amanahnya maknanya memang tidak tukar kepada kalimah lafaz yang lain lah. Tapi memang ada hadis yang berbeza daripada sudut lafaz tapi makna sama. Mungkin saja memang lafaz itu dikeluarkan berbeza daripada Nabi SAW, ya, ataupun maknanya sahabat meriwayatkan dengan kandungannya. Jadi menyebabkan lafaznya tu agak berbeza. Tapi kita sendiri yang nak tukar memang tak lah, ya, kita cuma ambil apa yang sudah sedia ada daripada hadis Nabi SAW, dan kita kena tengok pula apa ulama kata, kenapa lafaz ini berbeza dengan lafaz ini, mana di antara duanya yang lebih benar. Kadang-kadang ditengok pula jalur kepada hadis itu. Hadis yang ini tengok-tengok yang lafaz lain sikit ni seorang je riwayat, sedangkan yang lafaz asal yang satu ni lebih daripada 20 orang yang riwayatkan hadis. Jadi kat sini dah syaz dah pelik dah hak seorang ni, kenapa dia lain. Tengok balik dalam ilmu rijal, rupa dia ni ada sikit pekak, rupa dia ni ada pelupa sikit, rupa dia perawi manusia, perawi adalah manusia. Jadi itu mungkin menurunkan sedikit taraf hadis. Mungkin hadis yang pertama ni sahih, tapi hak yang kedua ni sebab riwayat dia lain sikit dan ada sedikit masalah pada perawi tu, jadi mungkin dia turun jadi dhaif ke, dia turun jadi hasan. Itu perbahasan rijal, perbahasan perawi hadis yang ini pakar-pakar memperbincangkan. Kita rujuk, benda tu dah ada diperbincangkan, kita cuma cari-cari. Kalau jumpa, kalau tak jumpa, tak semestinya benda tu tak ada, ya, sebab sangat dalam, ya, perbahasan tentang periwayatan ataupun tentang mustalah hadis. Tu kena buka satu kelas lain, cari pakar-pakar hadis lah, takat mana yang kita belajar kita boleh kongsi. Kalau tak, tuan-tuan pun pening belajar mustalah ni, nak balik nak cerita kat rumah pun apa benda nak cerita mustalah, pening. Jadi kita riwayah kita ambil setakat mana mampu, tapi yang penting adalah ma yustafadu minal hadis, apa yang kita boleh ambil manfaat daripada hadis. Macam kita baca hadis, kita tengok bagaimana akhlak Nabi, apa yang kita boleh bawa balik untuk rumah tangga kita. Itu yang sebenarnya agak lebih penting lah, tambah-tambah lagi akhir zaman ni. Kalau ada kemampuan, masuk mengaji, ambil ni diploma dalam hadis, syariah, Quran, sunnah. Maknanya kat situ memang boleh tuntas. Orang nak jadi ulama boleh, silakan, ambil secara detail lah. Tapi kalau tidak, maknanya kita ambil mana yang kita boleh serap, boleh amalkan dalam
dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca menjadi petunjuk cahaya dalam kehidupan kita dan kehidupan rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan asbab ini, kita membacakan pada hadis Nabi, kita sayang pada Nabi, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi darikal firdaus ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.